PAS menjadi liability kepada Perikatan Nasional? Tindakan PAS bagus atau tidak buat Muhyiddin? Perdana Menteri menyarankan ASEAN mengambil sikap yang lebih tegas terhadap ucapan berunsur kebencian atau hate speech, termasuk gangguan berdasarkan jantina, kecenderungan seksual serta promosi keganasan melalui platform digital. Saranan yang bagus pada hemat saya. Sebenarnya, sikap tegas yang beliau sarankan itu sepatutnya meliputi semua platform, bukan sekadar digital. Tetapi oleh kerana Muhyiddin Yassin bercakap pada mesyuarat pertama digital, Menteri-Menteri ASEAN tentulah fokus beliau terhadap platform digital. Namun, beberapa hari sebelum itu, Timbalan Menteri di jabatan beliau, yakni Jabatan Perdana Menteri, Ahmad Mazhub Syari berkata, kerajaan mungkin akan pindah Akta 355 bagi mengenakan hukuman lebih berat terhadap golongan LGBT. Kita tidak mahu berbicara siapa betul, siapa salah atau wajar atau tidak hasrat kerajaan seperti yang dikatakan oleh Mazhub. Namun hakikatnya, apabila apa yang dihujahkan oleh Mazhub memberi ruang kepada pelbagai pihak menyerang Perdana Menteri dan menuduh beliau cakap tidak serupa bikin. Ada yang menuduh Muhyiddin nampak kuman di seberang laut tapi tidak nampak bagai gajah di depan mata. Lalu menasihati beliau memperbetulkan dahulu kepincangan dalaman atau put your house in order first sebelum membuat saranan kepada ASEAN. Kenyataan Mazhub telah memberi peluru yang digunakan musuh untuk menembak Perdana Menteri sendiri. Mungkin Mazhub tidak berniat demikian, tetapi itulah yang terjadi dan Mazhub ialah pemimpin dari PAS. MB Kedah Muhammad Sanusi yang mengumumkan tiada cuti peristiwa untuk sambutan Thaipusam di Kedah pada tahun ini. Sanusi juga mendapati dirinya dikritik hebat oleh pelbagai pihak termasuk bekas Perdana Menteri Najib Razak dan tentulah juga daripada penganut agama Hindu. Yang ingin diperkatakan ialah tindakan itu menimbulkan kemarahan orang bukan Islam terutama penganut Hindu ke atas kerajaan negeri Kedah dan Perikatan Nasional. Pentadbiran Muhyiddin juga dikenali sebagai Kerajaan Melayu Islam, juga memerlukan sokongan masyarakat bukan Melayu Islam, apatah lagi sebagai persediaan untuk menghadapi pilihan raya umum yang akan datang. Apa yang dilakukan oleh Sanusi akan menyukarkan tugas MIC dan juga MCA kerana isu cuti Thaipusam ini dilihat sebagai masalah telah membabikan masyarakat bukan Melayu Islam. Malah, kelab penyokong PAS sendiri yang dianggotai oleh bukan Islam juga berada dalam situasi sulit untuk menjalankan misi mereka. Isu yang lebih besar ialah isu ini boleh atau sudah membuatkan masyarakat bukan Melayu Islam semakin menjauhi PN. Dan itu sesuatu yang sesungguhnya Muhyiddin sesekali tidak mahu ianya terjadi. Setiap usaha politik beliau, Afnan Hamimitai, tampil dan bertanya mengapa hanya Kedah jadi sasaran sedangkan negeri lain tidak, padahal negeri itu juga tidak ada cuti Thaipusam. Lalu beliau menamakan negeri berkenaan, Pahang, Perlis, Melaka, Sabah dan Sarawak. Adakah beliau mahu keempat-empat negeri itu turut diserang? Bukankah negeri-negeri itu diperintah oleh PN dan sekutu? Tidakkah ini akan merubikkan lagi keadaan buat Muhyiddin?
Afnan juga menamakan dua lagi negeri yang tidak ada cuti Taipusa, iaitu Kelantan dan Terengganu. Adakah beliau menganjurkan kedua-dua negeri yang diperintah oleh PAS juga turut diserang? Seperti bosnya, Afnan tentulah merupakan seorang ahli PAS. Dengan mengenepikan anjuran Afnan, apa yang berlaku di Kedah dan kenyataan Marzuk bagaimanapun dilihat boleh mengukuhkan kedudukan PAS dan PN di mata orang Melayu dan lebih tepat penghuni Melayu. Sememangnya PAS mahu membawa usul RUU 355 ke Parlimen, tentu kita masih ingat RUU 355 bertujuan untuk memperkasakan Mahkamah Syariah. Ketika PAS menjadi pembangkang, pada era pemerintahan Barisan Nasional sudah ada, sama ada ianya bermotifkan politik atau apapun tujuannya, ia tidak perlu dibangkitkan. Tetapi sehingga sekarang, tiada perkembangan mengenai pelaksanaan RUU 355, walaupun PAS sudah berada di dalam Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Muhyiddin Yassin. Seperti diperkatakan sebentar tadi, langkah ini mampu untuk menambat hati masyarakat Melayu Islam untuk terus menyokong kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Baru-baru ini, Abdul Hadi Awang dipetik di dalam The Malaysian Insight sebagai berkata, kegagalan PAS mendapatkan majoriti mudah termasuk sokongan daripada sesetengah ahli Parlimen UMNO menyebabkan pembentangan RUU 355 ini terpaksa ditangguhkan. Ini artinya, kata Hadi, tidak semua orang di dalam UMNO menyokong untuk meminda Undang-Undang Mahkamah Syariah. Tidakkah itu seperti menuduh ada MP di kalangan UMNO turut tidak mahu bersama PAS untuk memperkasakan Mahkamah Syariah? Adakah mereka yang tidak sehaluan dengan langkah PAS ini akan dianggap tidak Islamik? Walaupun UMNO juga menggelar dirinya parti memperjuangkan Islam dan Melayu? Tidakkah ini boleh mengeruhkan hubungan UMNO dengan PAS di dalam muafakat nasional? Tidakkah ini merumitkan lagi usaha damai antara UMNO dan PPBM pimpinan Muhyiddin Yassin? Oh ya, kita tahu Haji Hadi ini dari parti mana ya? Berdasarkan semua yang terpapar ini, bolehkah dirumus dengan with friends like this, who need enemies? Terima kasih kerana bersama kami sehingga ke akhir video ini. Please subscribe, like dan share untuk dapatkan info politik terkini.